Ya, saudara, komitmen Perdana Menteri untuk mempertingkat hubungan dua hala Malaysia-Indonesia ke peringkat strategik merupakan langkah yang tepat pada masanya. Ini kerana pengukuhan kerjasama itu membolehkan dua negara serumpun mendepani situasi semasa yang tidak menentu dan mencabar dengan lebih berkesan. Langkah segera yang perlu dilakukan adalah mengenal pasti dan mengoptimumkan sepenuhnya kelebihan serta keupayaan dimiliki kedua-dua negara. Ia penting bagi merealisasikan hasrat memacu pembangunan dan kemakmuran bersama. Jadi bagi saya sebenarnya kita harus meletakkan segala ini di dalam satu struktur ataupun satu visi di mana kedua belah negara dapat memahami bergerak ke hadapan. Kita harus merangkakan di dalam satu struktur yang lebih strategik. Sebagai contoh, pengurusan tenaga kerja dan juga pengurusan perladangan kelapa sawit. Kita antara Malaysia dan Indonesia ini, kalau kita dapat memastikan bahawa perladangan kelapa sawit dapat dibangunkan secara lebih lestari dan menghormati hak-hak pekerja contohnya, kita dapat membuktikan kepada pasaran-pasaran, terutama sekalinya pasaran di Eropah, bahawa kita mampu untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa dengan menghormati hak-hak pekerja dan juga mengawal impak-impak kepada alam sekitar. Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Jokowi telah memberi mandat kepada Menteri Luar kedua-dua negara untuk mengenal pasti bidang-bidang strategik yang boleh diberi keutamaan khususnya dalam usaha mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Malaysia dan Indonesia adalah merupakan antara tonggak yang amat penting dalam ASEAN, dan kedua-dua negara ini kini menghadapi bahana krisis ekonomi yang berpunca daripada krisis kesihatan pandemik COVID-19. Antara bidang-bidang strategik yang dapat dioptimumkan pulangan ataupun yang boleh memberikan impak maksimum sosial termasuklah ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Sektor-sektor seperti pelancongan, perbankan dan keuangan dan juga kesihatan. Indonesia adalah rakan dagang ke-9 terbesar Malaysia di peringkat global dan yang ketiga terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN selepas Singapura dan Thailand. Manakala Malaysia merupakan pelabur kedua terbesar republik itu selepas Singapura.